soalan yang menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat yang selama ini menggunakan air sebagai bahan untuk dijadikan sebagai penawar. Orang kampung panggil air penawar, ada setengah kampung panggil air tawar. Macam-macam panggil. Kampung saya hulu sikit, hulu Kedah sana, dia panggil air tawar. Kalau jumpa orang alim bawa air, nak minta air tawar. Bahasa yang paling popular orang panggil air penawar. Air penawar ni, kalau kita tengok dia macam Ustaz Zakaria sebut tadi lah, air. Bukan ada apa air, boleh dapat di mana-mana. Harganya murah di Malaysia. Cuma di Arab Saudi mahal. Di Arab Saudi sebotol air, 1 liter air harga dia RM1.50. Minyak harga dia 40 sen 1 liter. Di sana minyak harga 40 sen. Air RM1.50. Jadi kalau nak basuh kereta, kena basuh pakai minyak. Jadi saya pun kebetulan bawa balik daripada Mekah. 1 hari sebelum air masih batuk lagi. Di Mekah pun saya ingat saya tak perlu bercakap tentang perubatan Islam. Rupanya di sana juga ada seminar perubatan Islam di Mekah yang dihadiri oleh orang Melayu dan orang Arab sendiri. Cuma di Mesir tak boleh dibuat secara terbuka. Pengamal perubatan Islam di Mesir tak boleh bincang macam ni, kena tangkap. Sebab dia anggap pengamal perubatan Islam ni bahaya kerana dia boleh mendapat pengaruh secara besar. Berarti dia tak benarkan. Di Mesir tak boleh. Sebab tu kita tengok macam Syekh Wahid tadi sendiri, dia dikurung, dia dikenakan tahanan dalam rumah. Kalau nak jumpa dia, kena pergi jumpa dia di rumah. Dia tak akan boleh keluar daripada rumah, kena tahanan. Disebabkan dia mengamalkan ilmu perubatan Islam. Dan ilmu perubatan Islam ni kita kena ingat salah satu daripada cabang dakwah. Kalau kita tengok bagaimana Islam boleh sampai ke Malaysia, ke tanah Melayu ni, melalui 2 kaedah ataupun 2 jenis penyebaran. Yang pertama melalui perubatan Islam, yang kedua melalui ilmu pertahanan diri. Saya nak dedahkan rahsia ni sementara saya masuk tajuk air ni. Saya nak sebut dulu supaya kita kenal, kita sebagai pengamal perubatan Islam, kita kena tahu kita adalah di antara orang yang mendukung kerja dakwah. Kita ni sebenarnya kita membawa agen, kita sebagai ejen kepada kerja dakwah. Ketika Syekh Tajrid datang ke Malaysia, mendarat di Kuala Muda Kedah, tempat yang kena tsunami. Dulu Gunung Jerai itu duduk dalam laut. Cuba tuan-tuan bayangkan Gunung Jerai yang tinggi itu, yang paling tinggi di negeri Kedah, dia duduk dalam laut. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai itu, yang tumbuh di atas Gunung Jerai itu pokok yang tumbuh di tepi pantai. Pokok-pokok yang kulit dia merah, dia terkoyak macam kertas. Pokok-pokok itu dia tak tumbuh atas bukit, dia tumbuh di tepi pantai. Tapi oleh kerana Gunung Jerai itu duduk dalam laut, di situ tempat mendaratnya Syekh Tajrid. Datang daripada Mekah dengan 9 sahabat. Syekh Tajrid dikatakan keturunan Rasulullah. Dia mungkin peringkat yang ke-8 kayak gitulah. Bila mendarat di Kuala Muda, ketika itu Kedah dipimpin oleh Merung Mahawangsa, Raja Siak yang menawan Kedah pada masa itu. Dia beristananya di Kuala Muda. Sejarah ni tak ditulis dalam buku, tapi tersimpan dalam istana Kedah. Dan saya pernah beberapa kali baca sejarah ni dan disahkan bahawa sejarah yang saya baca ni adalah lebih betul daripada sejarah yang ditulis di dalam buku-buku. Lebih betul dia kata. Syekh Tajrid ni dia orang yang bermakam wali Allah. Karamah yang ada pada dia, apabila dia sampai tempat tu, dia boleh bercakap bahasa tu. Kalau dia sampai di Siam, dia boleh cakap bahasa Siam. Kalau dia sampai di Jawa, dia boleh cakap bahasa Jawa. Itu karamah yang ada pada dia. Bila sampai di Kuala Muda,
pengawal pantai tangkap dia dengan 99 orang tangkap. Bawa mengajak wajah merongong. Dia tanya dalam bahasa Siam, kenapa kamu datang sini? Dia kata, saya datang sini bawa Islam. Dia bercakap benda yang benar. Apa yang dia bawa, itulah yang dia cakap. Kita kalau kena tangkap, kita tipu. Kita macam-macam. Kita kata macam tu, macam ni. Dia cakap benar. Tujuan dia datang nak bawa Islam, nak sebarkan Islam. Dia kata, saya datang sini bawa Islam. Masa tu orang belum pernah dengar perkataan Islam. Di Malaysia belum ada perkataan Islam, sebab Islam belum ada masa tu. Dia kata Islam tu apa? Islam ni sebuah agama yang boleh menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Lagi tak faham. Akhirat dia tak faham, dunia dia faham lah. Yang dia tahu orang yang boleh menyelamatkan dunia ni orang yang kuat, orang yang gagah, dia hebat, dia boleh jadi orang yang berkuasa atas dunia. Itu pahaman orang masa tu. Dia kata saya lagi tak faham. Macam mana yang dikatakan boleh menyelamatkan manusia dunia akhirat ni? Macam mana? Apa ada dalam Islam? Dia kata dalam Islam ada solat. Rentetan dakwah bermula di situ. Lagi tak faham. Solat ni apa benda? Tambah pula dia siam, dia tak boleh sebut perkataan solat. Dia lidah dia tak boleh sebut perkataan solat. Dia cuma boleh sebut silat. Sebab itulah perkataan silat datang dari perkataan solat. Sebab tu kita tengok orang main silat macam solat. Dia tengok orang main silat kan, mula-mula kiam. Lepas tu dia angkat tangan. Itu sebenarnya solat asalnya. Tapi dia tak reti sebut solat, dia sebut silat. Jadi kerana dia lidah dia begitu, maka Syekh Tajrid mengiktirafkan silat itu sebagai salah satu daripada maksud silat, maksud solat. Oh, dia kata silat. Silat ni macam mana yang boleh selamatkan orang ni? Dia kata, tanya lagi. Dia kata solat ni dia tak boleh nak tunjuk-tunjuk main. Bila sampai masa dia, masuk waktu dia, kita akan solat lah. Oh, macam tu. Sembang, masuk waktu zuhur. Syekh Tajrid kata, sekarang dah masuk waktu zuhur, saya akan tunjukkan solat ni macam mana. Dia pun berdiri tegak, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Bila takbir saja, masa tu Syekh Tajrid Merong Hawasa mengambil kesempatan untuk nak serang Syekh Tajrid ketika solat. Sebab dia kata solat ni boleh menyelamatkan. Hebat kan? Masa tu kena serang. Sebab tu kalau siapa yang reti main silat kalimah, saya rasa dah sampai di sini. Sebab silat kalimah dia datang daripada Batu Kurau. Pak Ya Dr. Haji Pak Ya daripada Batu Kurau. Dia Pak Ya ni generasi yang ke-7, Cikgu Mazlan Man generasi ke-8, dan saya generasi ke-9 yang bawa permainan silat ni. Siapa main silat kalimah, main silat cekak, main silat kalam, ni permainan dia. Sebab tu main silat cekak, silat kalimah dia hampir sama. Cuma silat cekak tu diubah oleh Ustaz Nabi, dinamakan silat cekak Nabi. Asal dia boleh silat kalimah. Tok guru dia daripada Batu Kurau. Maknanya orang Perak sepatutnya kena tahu. Sebab daripada Kedah dia melimpah sampai ke Batu Kurau. Sebab Ustaz Tok Guru Haji Pak Ya ni dia pindah ke Batu Kurau. Maka dia pun takbir Allahu Akbar. Tengah baca Fatihah dia serang ke depan. Serang depan, itulah timbulnya permainan silat kalimah ni, buah takbir. Dia pun terus, bila ditumbuk depan muka dia terus ambil buah takbir. Tepis, pum dia makan. Pum jatuh. Tanpa bergerak satu langkah pun. Sebab tu main silat kalimah ni, dia tak boleh bergerak macam sembahyang, dia tak boleh bergerak lebih 3 langkah. Bukan macam silat gayung boleh terbang, jatuh, betul. Dia terpacak di situ. Terpacak, kalau bergerak pun 1 langkah, 2 langkah, dia tak boleh lebih 3 langkah. Lepas tu dia akan balik tempat asal. Maka dia tengah kiam, ditumbuk muka dia, maka dia angkat takbir. Tu nama buah takbir. Dia tepis penumbuk, dia makan, tung, jatuh. Syekh Tajrid dia bangun lagi. Dia tak boleh masuk rupanya. Ditunggu. Bila Syekh Tajrid rokok, dia tak masa rokok ni boleh kot. Dia masuk masa rokok, maka ditepis dengan buah rokok. Sebab tu dia ambil sepakkan tu dengan buah rokok, dia cedok naik atas, dia makan. Tung, jatuh lagi. Nama dia buah rokok.
Dia tak boleh masuk. Tunduk pun kena makan juga. Dia tunggu sampai tahiyat. Bila tengah tahiyat, dia kata kali ni boleh makan kot. Dia serang waktu tahiyat. Dia serang tahiyat, itulah dia ambil buah doa takbir, doa sambut. Bila tumbuk, dia sambut sini, dia cucuk dengan tahiyat ni masuk buat ketiak. Sebab tu jangan cucuk orang main buat ketiak ni. Dia kena cucuk orang ni, dia tak boleh angkat tangan. Dia tengah tahiyat ni, dia ambil doa sambut, cucuk buat ketiak. Jatuh Syekh Tajrid, merung masa depan Syekh Tajrid. Lepas tu Syekh Tajrid bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus dia kata, tolong ajarkan saya permainan ni. Syekh Tajrid kata, tak boleh. Permainan ni tak boleh diajar sembarangan. Dia hanya oleh orang Islam saja. Orang Islam saja boleh buat solat ni. Dia kata, tolong Islamkan saya. Kalau syarat nak main ni kena masuk Islam, tolong Islamkan saya. Dia Islam depan riba Syekh Tajrid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul permainan ni dia bermain di kalangan istana. Zaman tu apabila raja masuk agama tu, rakyat akan ikut. Bila raja masuk agama Islam, rakyat kena masuk Islam. Maka ditukar nama Syekh Merung Mahwasa kepada Muzaffar Shah, Sultan Muzaffar Shah. Sebab tu kita baca sejarah Kedah, Sultan Muzaffar Shah adalah raja Siam yang masuk Islam dan mengembangkan Islam. Lalu dia kata, tolong tuan, namakan negeri ni, negeri Betuah ni dengan satu nama yang lebih baik. Maka Syekh Tajrid pun fikir nak buat nama ni. Dia kata tak apa, nanti saya tengok jalan dulu keadaan di dalam negeri ni, baru saya akan bagi nama. Syekh Tajrid pun jalan, dia tengok orang dulu tumbuk padi pakai lesung tu kan. Lesung ni namanya Qadah. Qadah tu lesung tumbuk padi. Sebab tu kalau orang Melayu yang buat nama, takkan dia buat nama Qadah, sudah tentu orang Arab. Maka namalah negeri Kedah tu sebagai Qadah. Qadah. Saya pernah bukan berbincang dengan pengarah muzium sejarah Islam sampai di Kedah. Dia kata sejarah Islam sampai di Kedah ni kalau mengikut sejarah yang tercatat, dia kata disebabkan Islam ni dibawa oleh pedagang-pedagang Arab datang ke sini dan dia mengembangkan ajaran ni di sana. Saya kata cuba cerita sejarah yang boleh orang pertama terima Islam ni. Dia tak nak cerita sejarah yang detail. Dia kata bila orang Arab datang sini, orang tengok dia, suka kat dia, masuk Islam. Saya kata tak semudah tu. Tambah pula yang masuk Islam tu raja. Kita pergi jumpa raja yang berkuasa pada masa tu, dia pula raja yang paling kuat pada masa tu. Kita pergi jumpa dia, tuanku masuk Islam lah tuanku, Islam ni bagus. Ada dia nak masuk? Dia takkan masuk. Dia mesti melalui satu peristiwa penting. Peristiwa dia, apabila saya cerita ni, dia kata ini cerita yang sebenar. Dan cerita ini sepatutnya disimpan di dalam muzium sebagai cerita sebenar bagaimana Islam boleh diterima oleh orang di negeri Kedah. Kemudian baru datang Islam di Melaka. Islam di Melaka melalui ilmu perubatan. Kalau Islam di Kedah melalui ilmu pertahanan ini. Islam di Melaka bila anak raja sakit perut tengah malam, guling-guling, tak tahu nak buat apa. Dukun-dukun semua dah panggil, tak boleh menyembuhkan sakit anak raja. Melainkan dia kata kena panggil ni orang Arab yang datang ni, nampak perangai elok, mungkin dia boleh tolong kita. Lepas pun pergi panggil, dia masuk bagi air. Ni baru nak masuk tajuk air. Tu saya nak kaitkan dengan tajuk air. Dia ambil air segelas, baca-baca, dia bagi anak raja minum, anak raja sembuh. Bila sembuh, raja suka hati, ambil dia masuk dalam istana. Sebab itu sejarah guru istana bermula daripada situ. Di Kedah melalui ilmu persilatan, raja ambil dia duduk dalam istana, jadi guru istana. Di Melaka, ambil duduk dalam istana, jadi guru istana. Maka sejak daripada itu, raja kata saya suka dengan cara awak, kalau boleh saya nak belajar dengan cara awak. Raja sana kata kalau nak belajar dengan apa yang saya buat, kena masuk Islam. Tuanku pun masuk Islam, pakai nama Sultan Muzaffar Shah juga. Kalau di Kedah pakai Sultan Muzaffar Shah, di Melaka pun pakai Sultan Muzaffar Shah juga. Akhirnya Sultan Muzaffar Shah di selatan dan Sultan Muzaffar Shah di utara, di tengah-tengahnya membawa Islam. Itu sejarah Islam. Baik.
Kalau gitu kita nak tahu apa yang ulama-ulama hari itu baca dalam air ni. Macam mana dia gunakan air, sejarah dia menggunakan air, mana dalil penggunaan air sebagai salah satu cabang bahan yang kita gunakan dalam ilmu perubatan. Sebab tu kalau kita tengok